seperti biasa yang sebelah petang ni terbahagi dua ya Zatul. Yang pertama analisa pasaran dan yang kedua adalah kepada topik kita lah, struktur korektif, memahami kaedah macam mana kita nak masuk market. Semalam dan dari minggu lepas kita dah cover mengenai apa itu trend, macam mana kita nak faham satu pergerakan pasaran tu sedang trending dan trend tu tak habis lagi, jadi kita boleh ikut. Itu adalah satu bahagian daripada sesi saya petang ni. Tapi dalam bahagian analisa pasaran, basically untuk tumpuan pasaran hari ini adalah kepada lawatan Presiden Joe Biden ke Eropah, bermula daripada mesyuarat G7 pada hujung minggu lepas di UK, dan hari ini Joe Biden menghadiri European Summit, sidang kemuncak Eropah, di mana antara yang long dispute di antara US dan juga kepada Eropah ni, mungkin Zatul familiar mengenai Airbus dengan Boeing. Airbus ni syarikat dekat Eropah dan manakala Boeing ni syarikat dekat US. Kenapa dispute daripada dua company ni penting Zatul? Sebabnya daripada apabila kita ada pembuatan untuk kapal terbang, ia melibatkan banyak komponen. Bukannya kapal terbang tu buat satu kilang, semua buat kat kilang tu, sayap dia, enjin dia, tak. Dia dibuat daripada komponen dekat different parts of satu region. Dan ini membantu kepada sektor perkilangan. Sekiranya contohnya syarikat Airbus tak perform, sale dia tak bagus, jadi itu boleh menjejaskan secara besarnya sektor perkilangan satu kawasan tu. Jadi Airbus kepada Eropah, US kepada Boeing. Jadi ini adalah satu long dispute even semasa sebelum zaman Presiden Trump. Dan itulah antara sebabnya kita ada tarif mengenai keluli, aluminium. Jadi ini semua menjadi tumpuan pasaran. Lawatan Presiden Joe Biden ke Eropah menghadiri EU Summit. Jadi adakah long dispute di antara Airbus dan juga Boeing ni berjaya diselesaikan, ataupun sebarang jalan tengah untuk mencapai yang lebih baik di antara kedua pihak. Jadi ini adalah antara tumpuan pasaran hari inilah satu. Agak senyap sikit sebabnya kita ada FOMC pada esok awal Khamis tengah malam. Jadi kita ada yang lebih senyap sikit pasaran semasa tu. Itu yang antara yang akan dibincangkan oleh Zul sebentar lagi dalam 2 jam ni lah, 2 jam sesi 5 hingga jam 7 petang ni. Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Zul, Zul jawab dalam siaran langsung macam biasa. Tinggalkan soalan anda dekat ruangan komen sebelah kanan video ni, okay? Klik dekat ikon open chat tu, nanti keluar ruangan komen, klik pula. Masuk nama dulu, baru klik join lah. Lepas tu dengan komen dan juga soalan anda, okay? Waalaikumsalam Hadi, Dilmaris. Selamat datang semua. Teruskan bersama Zul 2 jam ni sampai jam 7 malam sebentar lagi. Okay, saya akan serahkan kepada Zul pula. Kita punya ruang lanjutan lokal. Zul, ready? Ready lah. Okay, saya serahkan kepada Zul. Silakan. Thank you, Zatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi petang. Saya ada 2 sesi seperti biasa, 5 sampai jam 7 dan insyaAllah dari jam 8 sehingga jam 9 nanti analisa pasaran. Jadi petang ni topik kita struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Waalaikumsalam Adi, Dil dan rakan-rakan yang lain. Sebelum saya mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada pergerakan semasa pasaran, apa yang sedang menjadi tumpuan dalam pasaran untuk semasa. Jadi kalender hari ini agak senyap sebenarnya. Kita ada minit mesyuarat RBA yang bermesyuarat pada minggu lepas, di mana nampaknya ia
RBA mula melihat kepada kemungkinan untuk gangguan kepada ekonomi Australia ni, tapi tak banyak kita nampak pergerakan yang agak melo sedikit, tak ada banyak kepada Australia dollar. Tumpuan pasaran adalah kepada kepada lawatan Presiden Joe Biden ke Eropah, terutamanya kepada tema di antara syarikat Airbus, syarikat pembuat kapal terbang dekat Eropah, dan juga kepada syarikat Boeing yang bertapak dekat US. Jadi selain daripada itu, kita akan ada Joe Biden dijadualkan akan bertemu, mengadakan persidangan, mengadakan mesyuarat dengan Presiden Rusia pada esok, Vladimir Putin. Jadi itu mungkin akan lebih banyak mendatangkan volatility. Tapi sebenarnya nak agak senyap, sebab market sedang tunggu. Malam ni kita akan ada retail sales, PPI data untuk US. Tak banyak yang saya jangka daripada dua ni. Retail sales untuk US dijangka lebih rendah untuk kali ini, selepas kadar kenaikan gaji nampaknya dah mellow down. Kita ada a few more things seperti bantuan yang diberi kepada warga US disebabkan oleh COVID-19. Kita ada bantuan berkenaan pada bulan lepas. Beberapa negeri dekat US dah mula menghentikan bantuan berkenaan. Jadi kita expect untuk retail sales ni akan jatuh untuk data pada bulan lepas. Jadi FOMC ni yang jadi perhatian. Saya akan bincangkan lebih banyak mengenai FOMC pada sesi saya besok. Don't trade dia, but tunggu kepada volatility pasaran dah reda, ada nampak structure yang lebih jelas, dan anda menunggu kepada apa yang anda nak berlaku. Come up with different scenario. Kalau ini berlaku, kita expect pergerakan ini. Kalau ini berlaku, kita expect pergerakan satu lagi. Jadi esok saya akan ulaskan lebih lanjut. Double suara, dah settle rasanya tadi Zatul. Okey, Rashidi, Waalaikumsalam. Rosli, Waalaikumsalam. Okey, jadi ini yang akan lebih besar pada awal pagi Khamis jam 2 nanti. Sentimen secara besarnya agak bercampur-campur. Seperti biasa, minggu FOMC, sekejap naik, sekejap turun. Kita ada pergerakan dekat equity index seperti yang kita jangkakan lebih tinggi, tapi momentum dekat H4 belum. Daily belum ada. Yang ada adalah kepada H1. Nanti kita tengok kepada sekarang apa yang kita nampak dekat pergerakan dekat equity index. Seperti saya sebut, jangan asalkan anda tak short dia, anda okey. So setakat ini movement semasa ni, kalau kita nampak ini adalah S&P 500, ini gambaran besar dia. Ini gambaran besar dia. Kita sedang berada dekat wave 5 hourly H1 punya cycle. Kalau kita lihat dekat RSI, di RSI, the whole move masih lagi ada divergence. Nampak The whole move ada divergence. Yang ada higher high adalah dalam ini. Dalam yang ini. Selagi dia tidak membatalkan divergence dan buat high lagi, selagi itu kita jangkakan untuk movement yang ini dijangka akan ada pullback dia. Jadi setakat ini kita berada dekat 1 hour punya cycle. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi dekat 1 hour, yes, kita ada RSI. Sekejap, saya buang dulu. Okey, ni dekat 1 hour. Dekat 1 hour ni kita ada RSI yang membuat high dekat sini, US 500. Ini adalah ni, tapi setakat ini belum lagi membatalkan divergence di belakang. Faham? Jadi maksudnya kita masih jangkakan untuk habis wave 5. Wave 5 dalam yang ini. Wave 5 yang ini. Wave 5 yang ini. Okey? Jadi selagi dia tak batalkan divergence ini, dia mungkin buat high, selagi dia tak membatal. Kalau dia lebih tinggi lagi, then ini high dia sebenarnya. Okey. Kalau dia membatalkan membuat high baru, dan kita akan extend 3 ni ke sini. Boleh faham ni? Okey. Jadi setakat ini
kita masih lagi dalam cycle price sejak daripada 13 Mei. Kalau anda nampak struktur ni pun adalah bermula daripada 13 Mei ni naik. Anda nampak ini reset dan buat yang baru. Ini adalah satu struktur harga baru yang ini. Jadi kalau kita nampak dekat RSI dia sejak daripada reset, ini adalah yang tinggi dia dan dia masih dalam pergerakan divergence. Dan lekuk dia dah cukup 5. Jadi anytime dia boleh pull back. Sebab itu kalau tanya saya, adakah saya nak trade dia semasa kita berada dekat hujung trend? Selagi tak ada momentum, saya tak minat nak masuk dia. Kecuali anda trade dekat 5 minit punya chart. Hourly tadi ada ke atas, anda trade M5, M15, M1, M apa-apalah. Bawah H1 itu ada trend, masih ke atas. Kalau anda H1 ke atas, trend dia momentum dah turun. Kita ada cukup lekuk untuk nak lihat pergerakan correction untuk H4. Untuk H4 ni untuk H4 dalam yang biru. Tu yang sedang kita tunggu. Dalam yang biru ni. Anytime dia nak habiskan ini. Okey, kalau kita tengok dekat RSI dekat sini pun sama. Sama. Kita ada yang reset ni, kita ada yang breakout dia punya momentum. Maksudnya kita dah ada start push ke bawah. Push ke bawah dalam struktur ini. Takutnya dia bukan 4, takutnya yang 4 yang besar ni. Sebab itu saya tak minat. Selagi RSI dia tak terbatal, saya tak minat. Kita berada dekat 45. Maksudnya dia dah rendah, momentum dia lebih rendah. Okey. Dengan mukadimah itu, dengan starting itu, kita menjangkakan arah dia memang masih ke atas. Tapi untuk maksudnya kalau anda trade, contohnya anda trade dekat M5, M15 ni contohnya. Sini kita ada breakout 5 wave. Kan? Sini kita ada breakout 5 wave. Kita nampak dia ending diagonal dekat sini. Ini mungkin satu lagi ke atas, wave 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ending diagonal kan. Anda nampak 1, 2, 3. Kalau anda trade dekat M5, M15, situ ada apa? Ada setup dia. Tapi mind you dekat time frame besar, dia cukup lekuk untuk nak mula ke bawah. Kalau kita kira daripada sini pun, 1, kalau kita ambil sebagai diagonal 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 dan satu lagi turun ke bawah. Sama je. Cumanya mana satu? Tak ada momentum, anytime dia boleh jatuh ke bawah. Sebab itu saya tak minat untuk nak masuk sekarang. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Tapi untuk set up, saya tak minat nak masuk semasa. Untuk set up, saya tak minat untuk masuk semasa. Sesuai dengan cerita FOMC tadilah. US 30 pun sama, the same, everything nampak sama. US 30 lebih lemah lagi. Sekejap Alah, dia tak load. Sekejap. Okey, kejap. Alah, kejap saya refresh ni. Okey. Ini adalah untuk US 30. Kejap. Okey. Ni Zatul punya laptop. Itulah. Tunggu saya punya laptop nanti, insyaAllah. Okey. US 30 yang ini berbanding dengan US 500. US 500 dekat sini buat higher high tau. Ini kemuncak dia membuat higher high. Dia ada higher high. US 30 ni, kemuncak yang dekat sini, dia tak ada higher high. Dia tak ada. So kita jangkakan dia apabila US 500 ni mula pullback, yang US 30 ataupun Dow Jones akan buat pullback yang lebih besar. Maksudnya dia dah masuk dalam fractal yang lebih besar, H4 punya correction. Ini adalah untuk US 30. Apapun, kalau siapa yang perasan chart saya ni,
saya letakkan nota dekat sini. Saya nak tanya sekarang ni, kalau saya nak uji pemahaman anda. Okey, saya nak uji pemahaman anda. Kenapa saya katakan minute structure yang hitam ni adalah salah? Adalah salah. Kenapa? Saya nak tengok Rosli. Kenapa ini salah? WXY ni, WX kepada Y ni, saya katakan current minute structure ini adalah salah. Saya kena lukis something, tapi kita tak cukup data untuk lukis dia. Jauh lagi, nanti kita tengok US Oil. Ada ikut sesi semalam, Alia tak ada ikut sesi semalam kan? Kenapa saya katakan ini pergerakan ni structure ini salah? Saya tak dapat lukis dia sebagai, kalau ikut untuk dia WX dan Y ni, ini adalah 100% dia. W X dan Y ini adalah 100% dia. Kalau saya letakkan dia sebagai W X dan Y sekarang, kalau kita ambil ini sebagai 50%, W X dan Y, movement Y itu melangkaui 1618. Y tak boleh melangkaui 1618. Jadi sebab itu saya katakan dekat sini, dia tak betul. Lukisan ni tak betul. Cumanya saya tak dapat, sepatutnya dekat sini dia dilukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dan baru dia sampai yang ini. Ni kalau nak faham fokus ke depan. Cumanya saya tak dapat lukis dia sebab kat sini saya tak dapat lukis wave 3. Sini tak dapat lukis wave 3. Wave 3, wave 4 dan 1 dalam dia tak boleh bersilang. Saya nak tengok lebih struktur lebih jelas lagi. Kalau itu berlaku, saya akan lukis ini sebagai diagonal 1. Faham tak? Ini jadi 1, 2 dan 3, 4, 5. Dan kita ada yang lebih besar. Faham? Yes. Exactly, Afi. Tapi cumanya struktur ini tak cukup. Kita tak cukup data. Dalam elite wave, pergerakan struktur ni semua adalah data harga. Struktur ni semua data. Macam kita tengok CPI, GDP. Ni semua adalah data. Dan FIBO level sebagai data. Jadi ini tak dapat nak lukis yang sebagai zigzag kat sini. Tak dapat. Sebab itu saya lukis dia macam ni. Letakkan WX dan Y dahulu. Saya nak tengok satu lagi low, high. Lepas tu satu lagi low. Sebelum kita akan habis ini sebagai diagonal 1, 2, 3. Maksudnya ini 1, ABC, 2, A, B dan C, 3, A, B dan C. Leading diagonal 1. 3, 3, 3, 3. Itu memang confusing. Dekat sini tak dapat nak lukis. Kat sini tak dapat nak lukis. Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Faham? Dia jadi 1. Lepas tu baru dia naik. Dan turun bawah balik. Kenapa kita jangka turun bawah balik? Disebabkan oleh US 500 ataupun S&P 500 tadi. Jadi sekarang ni tak cukup data. Sebab tu saya letakkan notes kat sini. Okey, Nasdaq juga membuat higher high. Nasdaq juga membuat higher high, break higher high dekat sini. But disebabkan lain-lain indeks, kita jangkakan ke bawah dan struktur semasa, Nazri tadi ada message saya, sini higher high. Tapi kalau anda tengok di time frame besar, dia belum membatalkan divergence. Kalau dia membatalkan divergence, kita sedang ada wave 3 ni ongoing. Wave 3 ni kat sini. Wave 3 yang ongoing. Jadi sekarang ni tak ada apa-apa. Dia baru saja internal dalam ini, struktur ini punya high. Kalau dia ada dua time frame, sini buat breakout
then kita ada incomplete sequence, then kita boleh trade yang itu. Ya. Jadi sekarang dia cuma ada momentum H1, H4 tak ada. H4 menunjukkan nak reverse. H1 ada momentum, itu wave 3 dalam H1. Kalau dalam ni kita ada apa? Kalau ada trade dekat 5 minit contohnya, dekat M15 contohnya, yang ini kita ada 1618. Ini lebih 1618. Maksudnya kalau anda trade M5, M15, H4 ni anda boleh trade. H4 ni anda boleh trade kalau anda trade untuk intraday. Tapi mind you, anda dekat hujung trend. Bukan alih 3 miner. Kita alihkan 3 ni dahulu. 3 ini dahulu. 3 dalam 3. 3 dalam 3. Alihkan 3 dalam 3 ini. Sebab itu momentum paling tinggi. Ya? Boleh Fi? Kalau itu berlaku dan kita akan extend semua yang lain. S&P 500, DAX, Nikkei, semua kita akan alih. Kalau kat sini berlaku macam tu. Ya? Sebab kalau dia ada 3 dalam 3, kita akan ada wave 4 dan kita boleh trade wave 4. Maksudnya 3 ni extend. Maksudnya yang ini yang sini pun kita akan alihkan 3 ini. Kita akan alihkan 3 ni ke sini. Kalau itu berlaku. Tak ada. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni saya tak dapat nak alihkan sebab dia tak ada. DAX, yes, naik. Yes, buat higher high, betul. Tapi the movement semuanya adalah dalam divergence. The movement sekarang ni pun kita dah ada divergence. Movement dari sini pun divergence. Momentum habis. Anytime dia boleh reverse besar. So itu yang sedang kita. FOMC malam hari Khamis awal pagi kalau sekiranya Fed meneruskan dia punya polisi sedia ada, melihat bahawa inflasi adalah transitionary, maksudnya berlaku sekejap saja, then kita akan ada rally yang berterusan dan kita tunggu kepada pullback dia. Sekiranya kita ada untuk FOMC yang ketatkan dia punya polisi, dan kita akan ada pullback yang lebih besar. Itu je. Yes, Alia, sabar. Satu-satu. Saya tak dapat jam kiri kanan. Satu-satu. Okey. Kalau tak, anda pening, orang lain pun pening. Satu-satu. Sebab maybe anda tak ikut sesi semalam. Kenapa saya tak minat kepada oil? Arah dia ke atas. Sebab kontrak dia nak habis 17 hari bulan. Kalau anda tahu trade futures dan anda tak trade pada waktu ini. Okey. Untuk JP225, position kita ada dekat sini hari itu. So, anda pegang. Sama juga kita jangkakan satu lagi pullback. Sekiranya satu ni breakout atas daripada yang ini, dua nanti anda boleh trade. Sekarang tak ada. Satu dia boleh kat sini. Satu dia boleh kat sini tau. Dan kita sedang buat, maksudnya macam ni. Sini dah cukup 5 wave. Kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. 2 merah ni. Lepas tu ni 1. Buat shallow saja 2. Lepas tu kita akan ada yang lebih kuat. 3 dalam 3 dekat sini. Mana satu saya tak nampak. Masa ni tak ada. Kalau Nasdaq tadi extend ke atas, ini akan jadi 2 kat sini. 1 ni kat sini. Wassalam. Okey. Kalau Nasdaq tadi, kalau lain-lain indeks batalkan dia punya divergence, menunjukkan momentum masih berterusan, saya akan lukis JP225 ni macam ni. Faham? Okey. Menunjukkan kita jangka momentum lebih besar ke atas. Okey. Kita tak dapat nak katakan JP225 ni nak turun ke bawah banyak apabila kita ada indeks lain breakout dan menunjukkan ada momentum RSI dia. Faham? Okey. Yes, extension boleh ni. Bayangkan extension dekat daily. Anda trade dekat H1. Boleh kan? Yes, minyak tahu, sabar.
Minyak komoditi mungkin selepas kita break nanti. Okey, ini adalah JP225. Okey. UK 100. UK 100. Sama, ini ada higher high. Ini ada higher high. Nampak tak anda cukup 5 wave? Cukup. Cukup 5 wave untuk habiskan struktur ini. Dalam ni, kalau saya buang semua ni, ini ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan untuk dia habiskan daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan betulkan yang lebih besar. Semua cerita sama, everything. RSI dia pun menunjukkan yang sama. Dia berada dalam divergence, everything. Saya tak akan jangka hujung trend. Boleh tak 5 ni habis kat sini dan kita buat yang lebih besar ke bawah? Boleh? Kalau Fed kata dia naikkan interest rate, berhentikan dia punya polisi yang longgar, easing polisi, itu boleh berlaku. Tapi kita tak dapat nak jangka hujung trend. Tak dapat. Anda cuma tengok apabila dia buat correction nanti, apa rupa dia. Anda nak tengok momentum dia. Mana satu yang kita nak tengok? Kita akan tengok kepada RSI dia. Sekiranya RSI ni pada semasa RSI ni adalah yang ini punya, yang hitam ni. Ini adalah RSI untuk yang hitam ni. Jadi kalau yang merah ni, RSI dia bermula dari sini. Dari kawasan sini. Jadi sekiranya kita ada tiba-tiba 1, 2, 3 yang besar, membatalkan kesemua ni, maksudnya kita dah habis yang merah ni, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita masuk naik satu pangkat lagi. Yang biru pula. Itulah momentum, itulah structure. Macam mana anda nak tahu satu structure tu habis? Lagi besar, dalam time frame yang lebih besar, momentum dia break out kepada structure ini. Dia break out ke bawah structure ini. Dan kita habiskan structure ini dan kita akan buat yang lebih besar. Faham? Boleh? Dan kita akan habiskan yang primary punya cycle. Jadi itu peranan RSI dekat situ. Faham, Fi? Boleh Okey. Itu adalah untuk UK 100. Sama, it's applicable untuk semua. So, indeks, whether kita akan nampak momentum atau tak, setakat ini tak ada momentum. Structure masih ke atas, cuma momentum makin turun. Itu adalah tanda-tanda wave 5. Mana satu wave 5 dia? Sama ada structure yang lebih besar ataupun tak, kita kena tunggu correction. Jadi topik kita pada hari ini kepada korektif tadi. Boleh? Okey. IBEX, saya tak nak bunyi CD rosak, semua sama. Indeks semua sama. KLCI pun sama. Semua sama. Saya tak dapat nak bunyi CD rosak. Indeks tak boleh sell. Tak, indeks anda tak sell. Kenapa anda nak sell UK 100? Ada orang tak trade tak sebelah anda? Kalau saya tanya, ini structure ini ada lower low tak? Tak nampak. Ini tak ada lower low. Yang ada cuma satu je, IBEX. Kan? Yang ada, kalau tak nampak daily sideway, tengok dekat weekly dia. Ini tak ada lower low. Yang ada low, kalau nak sell, dia kena daripada lower low. Dan kalau nak sell, kalau kita katakan ini sebagai zigzag, nak sell dari sini, ini kena buat lower low. Masalahnya, indeks lain break high dekat sini. Kan?
indeks lain break high dekat sini. Yang high ini sama seperti pre-COVID-19 yang lain. Inilah sebabkan oleh Brexit. Ni cerita Brexit pada tahun 2000 sebelum ni. Kita ada cerita Brexit menyebabkan ini masih lemah. Tapi the thing is, dia tak ada lower low. Yang ada lower low cuma satu je dalam indeks. Sedangkan lain-lain indeks ke atas. Anda akan dapati kalau harga durian naik, harga rambutan naik, harga langsat naik, harga buah-buah lain kita jangka naik. Itu je. Kan? Jadi biarpun dia ada lower low seperti lapar pula bila sebut buah-buah ni. Seperti IBEX ni. IBEX yang ini tadi dia ada lower low, nampak tak? Dia ada lower low. Sebab tu saya masih lukis dia sebagai 4 dan kita jangka 5 ke bawah. 4 dan kita jangka 5 ke bawah. Itu tak perlu berlaku. Saya boleh habiskan ini sebagai W, X dan Y, sini W dan ke atas lagi untuk X. Okey? Jadi tak ada indeks. Bagi saya lah, saham it is easier for you to buy than kalau anda nak short. Anda lebih senang nak long. Kalau short, potential dia pergi cuma kosong. Kalau long, potential dia pergi lebih jauh lagi. Depend kepada prestasi company. Simple. Kenapa nak short saham? Saham-saham tadi membentuk indeks. Jadi kalau kita tahu saham-saham membentuk indeks, kalau saham kita jangka dia akan secara jangka panjangnya akan terus naik, nilai ekonomi GDP makin besar dan pemain dalam ekonomi syarikat-syarikat tadi, size company dijangka makin besar, kenapa anda nak short saham? Simple. Divergence. Saya tak tahu. Saya tak ikut sangat market Malaysia. Saya trade. Saya ada pegang few counter Malaysia. Tapi bukan trade. Lebih kepada untuk pelaburan. Jadi kalau tanya saya pasal market Malaysia, daripada sudut movementnya, kalau saya jangka whole world akan naik, saya tak akan jangka pasaran Malaysia jatuh sehingga 500 sehingga 800 seperti 97. Saya tak jangka benda macam tu. There will be one more reset, but I will not short any that one. Dan kita pun sedang lockdown, itu je. Okay. USD JPY ini tak habis lagi. Saya tukar sikit. USD JPY one more high. Movement semasa sama seperti indeks tadi. We are looking at divergence. Dalam ni kita masih ada yang tertinggi, itu adalah 3 fee. Ini maksud saya 3 dalam 3 ini. Selagi ini tak break out paling tinggi dekat sini. Ini 3 dalam 3 kat sini. Selagi dia tak break high, batalkan divergence kat sini, kita jangka dia akan buat correction yang lebih besar. Itu lebih faktor kelemahan US dollar. Okey? Try tengok daripada time frame besar lah apa yang anda nampak untuk USD JPY. Selagi dia berada bawah daripada March 2020, kita ada US dollar index yang ada incomplete sequence ke bawah, selagi tu kita jangka ini ke bawah. Kalau dia break high, ini cuma wave 2. Anda tak akan long US dollar selagi tak nampak bukti reversal. Tak ada. Okey? Itu adalah untuk USD JPY. Tapi ada peluang trade? Tak ada. USD JPY. In fact, USD JPY is the worst currency pair yang anda boleh trade. Yang anda boleh trade. Sebab movement dia been sideways sejak daripada yang ini. Movement dia been sideways sejak daripada Mei 2015. Ini adalah pair yang paling antara semualah. Ini antara pair yang paling anda tak trade. Kalau anda trend following. Kalau anda katakan teknik aku follow trend. Tak. Ini worst
worst pair yang anda nak trade. Okay. In fact, ini lagi nampak trend dia. Kan? Weekly. Yeah. This one also because of yen, because of USD JPY, because of USD JPY. Tapi nampak tak movement dia lebih trending berbanding dengan USD JPY tadi. Itu disebabkan faktor US dollar. So Euro JPY untuk semasa one more low is expected. One more low is expected. Ini anda boleh trade untuk 4 tu, untuk 4 situ, untuk 4 kat sini. Sebabnya kita ada momentum sikun 1 dan 2. Ini anda boleh trade. Yang besar dia 1, 2 ni kita masih ada tak complete. Unless dia break 13425 ni. Kalau dia ada high yang break 13425, yang dalam yang besar ni kita dah ada completion. Dia tak ada incomplete. Jadi anda tak trade dia. Maksudnya ini structure ini. 1, 2, 3 ni dah complete 100%. Jadi anda tak ada incomplete sequence. Ingat tak benda ni? 1, 2 yang ini. Breakout. Tak tahu. Dia depend kepada prestasi market. Dia tak ada monthly. Kalau saya tanya, anda ada kedai Alia, anda ada kedai runcit, tiap-tiap bulan kedai runcit anda dapat berapa? Kalau sistem 3711, kalau market trending bulan macam bulan 4, bulan 5 tahun ni, wah, dia punya prestasi tinggi. Bila market sideways sekarang kat hujung trend, prestasi dia sebab tak ada entry pun. Kalau ada setup normally kat hujung trend tak cantik. Tak cantik. Saya akan banyak gunakan kepada yang saya tak sentuh dalam kita punya sesi iaitu kepada channeling, Tapi bila market trending dia cantik. Jadi tahu apa kekuatan satu sistem tu. Kalau daripada sudut average, biasanya dia boleh menghasilkan sekitar 20A, 35A. Tak ada, bukannya pasal modal trading. Kalau modal kecil, anda expect kecil. Kalau modal $100, anda nak buat berapa? $20 sebulan. Kalau boleh buat, bagi tahu saya. Consistently itu cerita-cerita dongeng yang kita selalu dengar dalam market. Cerita dongeng tu banyak. Sama anda buka burger stall, anda expect pendapatan burger stall. Anda buka McDonald, anda expect pendapatan McDonald. Dia bukan pasal modal. Perniagaan anda kecil, bukan kata potensi dia tak banyak. Potensi dia sentiasa ada. Anda itu kepada position sizing mode. Sebab itu saya nak habiskan topik ni. Anda nampak saya 2-3 minggu ni saya beratkan topik ni sebab saya tak nak sentuh dah topik ni lepas ni. Saya nak sentuh banyak position sizing model. Kejayaan sistem bukannya kepada teknik tu bagus ke tak. Tak. Satu teknik dia ada naik dan turun. Mana-mana teknik dalam dunia ni, mana-mana orang kata itu adalah satu yang konsisten, setiap bulan boleh dapat 10%. So saya nak jumpa dia. Siapa-siapa yang claim teknik dia konsisten 10% hari-hari trade, saya nak jumpa dia. Sebab saya tak pernah jumpa lagi 20 lebih tahun saya trade, sama ada sendiri ataupun kepada institution, tak ada mana-mana teknik 10%, 15%, 5% memang sama. Tak wujud. Membezakan prestasi sistem adalah position sizing model. Sebab itu kita akan sentuh kepada position sizing model start bulan 7 nanti. Bukannya kepada teknik ni memang dapat 10%. Kalau ada orang claim macam tu, saya nak jumpa dia. Kalau anda claim, meh sini, saya nak jumpa anda. Tunjukkan, duduk sebelah saya nak tengok. Sebab setahu saya 20 lebih tahun, sama ada saya trade ataupun melabur, tak ada. ASB pun tak berani bagi tahu tiap tahun bagi 7%. Tak wujud. Saya, bila Zul nak jumpa saya, jom.
Tak wujud. Itu realiti dia dalam trading. Ya. Ada masanya sistem tu mempunyai satu membaca market dengan cantik. Ya. Kita pun kita jumpa dia sama-sama. Cakap-cakap tu ramai lah kan. Tapi realiti dia itu dia. Sebab itu saya nak sentuh position sizing model. Sebab tu saya katakan, apa juga teknik anda, pakai teknik anda. Apa yang saya sediakan kat sini adalah structure. Jadi anda sesuaikan ya. Structure dia, okey. Structure dia menaik dan Zul jangka dia buat correction. Okey. Teknik aku nak masuk macam mana? Anda pakai teknik anda. Ya? Anda konsisten pakai dia je. Membezakan prestasi adalah position sizing model. Pian pakai, a few of you guys pakai. Anda faham apa saya ceritakan ni. Alif pakai, few of you pakai. Ya? Bukannya teknik hebat, tak wujud. Ya? Ada orang kata, oh elite wave ni hebat. Saya tak tengok elite wave ni hebat. Elite wave ni lukis-lukis je. Tak ada holy grail ni, tak wujud. Ya? Yang kita cari adalah saya menggunakan Fibonacci Elliott Wave ni untuk tandakan kat mana. Itu je. Okey. Dan seperti saya ceritakan sebelum ni, siapa yang nak tahun depan, sediakan. Kita nak buat satu share account. Bukan share account bersama saya. Dekat XM, kita ada share account. Untuk buka account tu, anda perlukan $10,000 US. Kita akan buat satu portfolio anda sendiri. Anda punya portfolio anda, saya punya portfolio saya. Dan sambil tu kita akan buat satu hybrid portfolio di mana 10,000 tu untuk aset yang kita labur. Yang lagi maybe around 3 to 5,000 untuk kita hedgekan portfolio berkenaan. Jangan pandai trade. Jangan pandai trade. Anda cuma ikut sistem anda. Jangan pandai trade. Mengarut pandai trade. Okey. Euro JPY. Satu-satu contoh. Okey. Euro JPY, kalau dekat sini saya berminat untuk nak long. Selagi dia tak buat satu lagi. Kalau dia buat satu lagi high, saya tak minat. Sebab kita punya cycle daripada bawah tu habis. GBP JPY, one more high is expected sebelum dia buat satu lagi low. 4 kat sini, anda boleh cari peluang untuk trade. Kalau anda tak masuk GU, anda boleh trade GJ. AUD JPY ada direct set up sekiranya ini breakout ke bawah. AUD JPY. Saya tunggu bawah lagi untuk AUD JPY. Saya tunggu bawah lagi untuk AUD JPY. Kita ada momentum sequence daripada bawah dan incomplete sequence yang besar. Dekat daily kita masih incomplete. Ini tak complete lagi. 1, 2 tak sampai 100 lagi. Okey, itu adalah untuk AUD JPY. Belum. Masa ni tak ada. Saham pun tengah nak habis ni, yen pair pun tak jalan. Bukannya saya ambil duit anda, bukan Alia. Tak boleh. Tak boleh. Kita akan buat dan letakkan satu portfolio. Kita buat satu portfolio, anda tengok sendiri. Kalau anda nak buat yang sama, bukan untuk nasihat pelaburan. Anda lihat bagaimana saya buat dia. Anda buat yang anda sendiri. Nasihat saya, kalau nak melabur mana-mana saham, itu pelaburan. Saya melabur, saya tunjukkan bagaimana saya buat dia. Ini bukan akaun XM. Anda yang tahu saya, kita tak terima duit mana-mana daripada XM. Untuk portfolio anda masuk counter ataupun syarikat yang anda expert. Alia, Pian chemical engineer kan. Dia kalau tanya Aurum, Cuprum, dia power. Jadi dia mungkin familiar kepada metals punya company, kepada syarikat pelombongan, kepada energy. Jadi dia akan lebih kepada energy base punya company. Faham? Apa? Okey. Kate JPY sama. Sini pun kita ada few set up apabila kita ada satu lagi break ke bawah untuk yen pair.
Saya tunggu satu lagi break ke bawah. Dolar index masih lagi dalam korektif dia, 3 wave ke atas. We are still dalam yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah A, B dan satu lagi kaki ke atas. Itu bermakna untuk Euro US dollar, AUD US dollar masih ada movement ke bawah. USD chef masih ke atas, sama. USD chef dalam bentuk diagonal, dalam bentuk apa? Dalam bentuk flat. Untuk euro US dollar, kita jangkakan kat sini akan buat yang sama, A, B dan C ke bawah, sama dengan dolar index tadi. GBP US dollar kita sedang tunggu this move. Okey, kita sedang tunggu this move. Okey. Kenapa Kenapa euro lebih jauh daripada ni? Anda tengok euro GBP. Tengok euro GBP. Euro GBP menghampiri kawasan resisten. Faham? Menghampiri kawasan resisten. Jadi kalau euro GBP start jatuh, kita akan ada euro yang lebih lemah daripada GBP. Sebab itu, struktur GBP dijangka lebih kuat berbanding dengan struktur euro US dollar. Faham? Okey, itu cross. Itulah cross dynamic. AUD US dollar. AUD US dollar sama, kita jangkakan another leg lower. The thing is, AUD US dollar ni pullback dia satu ni bukan higher high. Kalau dia buat yang lebih besar, contohnya dia buat double, kalau dia buat macam ni, then saya minat untuk nak long dia macam ni. Sorry. Kalau dia buat yang lebih besar, 1, 2, 3 breakout ini, saya akan long daripada sini. Kalau dia breakout ini. Lain daripada tu saya tak minat. Semasa ke atas. Turun ke bawah, dan kita akan ada, dia akan jumpa satu support. Kalau dia buat benda ni, dan saya minat nak trade dia. Selain daripada tu, dekat sini, ini bukan higher high. Higher high dia yang ini. Maksudnya, sekarang ni dalam range. Jadi, anda tak trade market dalam range. Faham? Faham, saudara? Kalau anda dah masuk sebelum ni, kalau anda masuk kat sini, anda masih hold. Anda dah patut ambil 50%. Tapi kalau sekarang ni nak trade, anda tak trade dekat sini. Ini bukan higher high. Higher high dia kat sini. Jadi, higher low dia dekat sini. Kalau dia buat 3. Sini, kalau dia buat ini, baru nak trade. Sekarang ni tak ada apa-apa. Okey? Asalkan anda tak short dia. Shorter term ke bawah. Shorter term 5 minit, 15 minit ke bawah. Expectation US dollar tadi kan kuat. US dollar kuat, Australia dollar tak dapat nak kuat. New Zealand dollar pun sama. New Zealand dollar 3 legs ke bawah, 7 swing ke bawah. Ini bukan higher high. Samalah macam AUD JPY sama. AUD JPY dengan AUD US dollar tadi, benda yang sama. Tengah-tengah dunia. Dia tengah-tengah dunia. NZD USD. Itu bermakna untuk UCAD. Jadi kalau mereka yang tak tunggu untuk GU, anda boleh trade untuk UCAD. Untuk UCAD ni, kawasan sini, daripada sini, saya jangkakan satu lagi. Dia akan react daripada 100%, turun dulu one more high. Sebab daripada bawah ni, kita baru saja ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Melengkapkan 5, 3 dan 5. Faham? Itulah dia, Pian. Euro AUD. Euro AUD saya jangka satu lagi ke atas. UCAD. Itulah UCAD. Jadi semuanya, everything berada dalam divergence ke arah FOMC. Dollar pair masuk dalam. Nampak tak? Ingat tak saya duk cerita, setiap kali ada event besar, anda akan nampak mata wang yang
kena mengena dengan event tu akan masuk dalam equal leg. Ni sekarang ni. Akan masuk dalam equal leg. Kita ada GU nak masuk, kita ada UCAT nak masuk. Aspek lain-lain untuk masuk dalam equal leg. Nampak Rosli? Setiap kali event, tak tahu kenapa, dia akan masuk dalam kawasan tu. Kat situ dia decision. Whether sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan besar lagi, ataupun dia reverse daripada situ. Ambil satu position sama ada jangka US dollar lemah ataupun US dollar kuat. The thing is, apa yang kita buat, kita tengok structure. Kalau kita nampak lower low, kita jangka US dollar lemah. Itu je. Yes, masuk Kumo. Kalau anda bagi mereka yang dah lama menggunakan contohnya Ichimoku, anda pun akan nampak benda ni. Bila ada event besar, price dekat daily ataupun H4 akan masuk ke dalam Kumo. Anda akan nampak benda ni. Betul tak kali? Try tengok. Tiap kali ada event besar, dia akan start market indecision. Biar pun dia trend, lepas tu dia jenuh. Lepas tu dah masuk. Tunggu more information dalam market. Okay? Gold. Sekejap. Kita gold apa? Okay. Kita sempat cover gold. Gold dan silver. Gold saya berminat untuk nak masuk kat sini. 1842. Ni adalah untuk gold. Inilah untuk gold lah. GU dengan UCAT pilih salah satu. Jangan trade dua-dua dia. Gold. Gold 184285. Wimon Ichimoku Ninja. Tapi kenapa memang macam tu kan? Mana Wimon? Tiap kali ada event besar, H4 dengan daily, dia akan start masuk dalam awan. Tunggulah dia nak buat apa. Elliott Wave pun sama. Ichimoku pun sama. Anda pakai MACD. MACD itu adalah kalau anda perasan, siapa pakai MACD kat sini? Galih. Untuk Ichimoku, apa dia punya line-line tu? Apa dia punya reading? Saya nak tengok pemahaman anda mengenai Ichimoku. 12, 26, 12, 26, 9, 12 dengan 26 kan? Betul tak? 9, 12, 26. Dengan dia punya averaging lah. Anda tengok Ichimoku, anda tengok MACD, MACD. Anda tengok MACD, anda tengok Ichimoku. Pergi tengok. Saya makan. Bukan cerita Kihon, kita cerita pasal ni. Cerita pasal cerita pasal dia punya indikator. Kihon Taito, Suci, Kihon Suci. Bukan Kihon Taito. Okey. Jadi gold saya berminat untuk letak untuk tunggu peluang dekat sini. Saya tukarkan ini kepada 5 wave, 3 dan kita jangka sini akan berlaku zigzag kan. 2 dekat situ adalah 2 dekat sini adalah tak sampai. Dia tak sampai 38.2 tau. Okey. Dia tak sampai. Kalau anda nak, saya lebih agresif sikit je ni. Yang ini saya agresif sikit. Sebabnya kalau dia pergi dari sini, dia tak balik. Yes. Okey. Itu adalah gold. Silver pun sama. Silver pun sama. Cumanya silver tak ada setup untuk 3711, tapi channeling dia ada setup. Untuk silver. Ini bukan higher high. Tapi kalau anda nak trade, anda boleh, kalau anda nak trade satu lot biasanya untuk gold, anda boleh masukkan separuh untuk gold, separuh lagi untuk silver. Ini adalah untuk silver. Okey, kawasan sini. Okey, itu adalah untuk silver. Minyak. Okey, Alia, mana minyak? Yes, minyak ada setup.
Betul. Semalam pun saya dah ceritakan. Kenapa kita tak nak masuk minyak yang ini kat kawasan sini. Kalau dia buat satu lagi low ke bawah, kita ada ni. Hari ini adalah 15 hari bulan. Kalau anda expect dia nak naik mencanak kat sini, dia nak naik mencanak kat sini, anda tak jangka movement ini habis dalam masa 3 ke 5 hari. Anda tak jangka benda tu. Contohnya, kalau kita tengok Fibo time pun, kepada struktur semasa, 1, 2, jap. Kalau kita tengok dekat H1, H1 tak nampak. H1 tak nampak. Sekejap Kalau kita tengok Fibo time, ini struktur pertama. Okey, kalau kita ambil Fibo time kepada sini, tak sampai. 1, 2, struktur ni tak dapat. Dan satu lagi struktur adalah ini. 1, 2. 1, 2, tak sampai. H1 terlalu kecil. Sekejap Saya try tengok time frame lebih besar. Okey, kalau kita tengok kepada Fibo time dia, 1, 2. Okey. Next Fibo level dia adalah pada 23 Julai. 23 Julai 1618 ke 2 ni. Okey, kalau kita nak sampai kawasan ni max, maksudnya max kita jangka 5 kat sini Kalau kita jangkakan ini akan naik lagi Kalau kita jangka benda tu, ini adalah 23 Julai. Dekat XM, bila anda trade dan katalah anda masuk dekat situ tadi, dekat 1 hour tadi, dekat 1 hour ni tadi, dia nak sampai tempat tu 23 Julai, anda punya entry tu dah tutup. Faham tak? Kontrak dekat XM ni futures. Kan? XM tolong tutup. Dia tak roll over. Faham tak? Jadi kalau nak trade dia, anda tunggu pullback, anda tunggu pada hari 17 hari bulan. Ini apa bulan? 15, 16, 17. 16, 17. Kamis. Jumaat nanti kalau ada set up. Dan kita boleh trade. Okey? Dah? Belum. Faham kenapa saya tak minat dia sekarang? Sebab kontrak futures dia nak tutup dan nak habis. Faham? Jadi kalau nak trade, anda tunggu wave 4 ni nanti. Tunggu kontrak baru. Kalau anda nak hold pun, anda boleh hold selepas kontrak baru. Kalau anda kontrak sekarang adalah Julai. Dia nak tutup, kontrak dia nak tutup. Sama tempat konektor. Okey, itu adalah untuk minyak. Copper saya minat kat bawah ini. Ni dah break Anda nanti sesi malam saya kongsikan dia punya tempat untuk copper. Sama juga copper pun futures. Jadi kalau anda nak trade copper, ini adalah degree dalam intermediate. Ini tak akan sampai kat sini dalam masa malam esok. Tak. Tak. Jadi kalau ini trigger, saya tunggu dulu. Hari Khamis, sebab tu saya tak kongsikan dia punya entry. Faham tak? Sebab tu saya tak kongsikan dalam ni. Ini dah lama dekat sini kan. Sebab tu saya tak kongsikan kat sini. Copper. Saya cuma tulis bawah ni. Copper. Aduh. Berapa nombor dia? 1 ke 2? Budak-budak sains tahu. 1, 2 nak ingat susah. Okey, sebab tu saya tak kongsikan faham kenapa? Kita jangkakan dia akan test lower trend line ini. Dia akan test lower trend line ni. Itu adalah copper dan masih lagi ke atas. Okey, kita break sekejap, kita sambung untuk proses selepas ni Kita sambung